Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Tafsir Al-Azhar jilid ke-5 karangan Dr. Hamka. Kita masih baca lagi surah Yunus. Dan kita sambung ayat 75, 76, 77, 78, 75 hingga 78 lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kemudian itu telah kami bangkitkan, ba'asna, sesudah mereka itu Musa dan Harun kepada Fir'aun wa malaihi dan penyokong-penyokongnya, penyokong Fir'aun. Dengan berapa ayat kami di ayatina, maka mereka itu pun menyombongkan diri, fastakbaru, kerana adalah mereka itu kaum yang durhaka, wa kanu qauman mujrimin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin. Maka tak kala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah satu sihir yang nyata. Inna hadha lasihrun mubin. Ayat 77. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Berkata Musa, adakah kamu katakan begitu terhadap kebenaran tak kala dia datang kepada kamu? Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Apakah ini suatu sihir? Asihrun hadha wala, padahal tidaklah akan beroleh kemenangan untuk katakan sihir, wala yuflihu as-sahirun. Ayat 78. Qalu ajitna litalfitana amma jadna 'alaihi aba'ana takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakum mu'minin. Mereka berkata, apakah kedatangan engkau pada kami? Ajitna, ini hendak membelokkan kami dari apa yang telah kami dapati atasnya bapa kami. Litalfitana, membelokkan kami, amma jadna 'alaihi aba'ana. Tradisilah untuk nenek moyang dah. Dan supaya ada bagi kalian keduanya kebesaran dunia, wa takuna lakum al-kibriya, dan tidaklah kami akan percaya pada kamu keduanya, wa ma nahnu lakum mu'minin. Itu ayat 78. Lepas tu kita sambung, setelah menerangkan bagaimana Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya, dan bagaimana pula Nabi Nuh menyambut tentangnya itu, dan bagaimana pula nabi-nabi yang lain sudah Nabi Nuh. Dikhususkan Tuhanlah sekarang menyebutkan Nabi Musa pula dan Nabi Harun berhadapan dengan Fir'aun pula. Kaum Nabi Muhammad SAW telah menyebutnya dengan kesombongan dan membesarkan diri. Maka Musa dan Harun pun juga telah disambut dengan sombong dan membesarkan diri oleh Fir'aun dan kaum Fir'aun. Di dalam surah ini terdapat 19 ayat yang menerangkan kisah Musa dan Harun. Baik tak kala dia menghadapi Fir'aun dan orang-orang besar, pembesar Fir'aun itulah, kerajaan Fir'aun, atau setelah Bani Israel selamat diseberangkan dari Mesir pun ada lagi cerita pasal Nabi Musa dan kaum dia dah. Kemudian itu telah kami bangkitkan sudah mereka itu Musa dan Harun kepada Fir'aun. Pangkat ayat 75. Yang ini sudah melampaui zaman Rasul-Rasul yang sudah Nabi Nuh tadi. Berapa lama masa kemudian datanglah zaman Nabi Musa pula. Jarak antara Musa dengan nenek moyangnya yang pindah ke Mesir, iaitu Yaqub dan Yusuf, dan saudara-saudaranya adalah 400 tahun. Tu perkiraan lebih kurang tu tepat juga dah. Tu tahun tu dok dah. Jauh lagi tahu dah. Jadi lebih kurang tepat 100 tahun dah. Keturunan yang Musa dengan Yaqub dan Yusuf ni dah 400 tahun dah. Masa Yaqub tu orang Bani Israel hebat dah. Dah. Nak ambil Yaqub, Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf kan jadi menteri dah. Panggil Fir'aun dah raja masa tu, tapi tidaklah seperti Fir'aun. Lepas tu tu Nabi Musa ni, Fir'aun tu zalim lah, jadi hamba pula keturunan Bani Israel ni. Keturunan Nabi ni jadi hamba dah. Keturunan Habib kita ada. Tak kena cara, tak ikut sunnah, jadi dihin juga dah. Keturunan Yaqub dan Yusuf atau Bani Israel dipandang sebagai anak dagang atau orang menumpang di Mesir sahaja. Yang berkuasa ialah Fir'aun sebagai raja dari penduduk asli Mesir, orang Kopti ni, orang Mesir ni, dan penyokong-penyokongnya. Ditulis dalam ayat ialah malaihi, yang kita beri erti penyokong-penyokongnya lah, penyokong-penyokong Fir'aun lah.
Sebab sebagaimana selalu terdapat di zaman purbakala, Fir'aun atau raja adalah dipandang sebagai Tuhan oleh rakyatnya dah. Dia berkuasa mutlak yang dalam ilmu politik kenegaraan dinama despotisme. Nah, ini istilah politik kenegaraan lah. Dia berlaku semaunya dan dengan tidak ada orang yang berani membantahnya. Membantah artinya mati lah. Tegur, bunuh lalu dah. Untuk selalu menjaga ketuhanan dan kedewaan raja supaya raja tetap dijunjung tinggi dan titahnya dianggap sebagai kata-kata suci, perlulah ada malaihi penyokornya dah. Pembesar-pembesar penyokor-penyokornya, pegawai-pegawai dia. Iaitu orang-orang besar yang mengiringinya yang akan selalu mempropagandakan kepada rakyat atas kebesaran dan kemuliaan raja. Di antara Fir'aun dan malaihi itu, penyokornya itu adalah mengangkat lah, memberi dan menerima, saling sokong menyokor lah. Karena menjadi dinding membatas di antara rakyat yang tertindas dengan raja. Dengan beberapa ayat kami, iaitu bahawa untuk menembus menghancurkan benteng pertahanan kekuasaan Fir'aun dengan sokongan malaikat itu, Musa dan Harun telah datang membawa ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sampai sebenarnya tanda kebenaran yang ditunjukkan oleh yang ditunjukkan kepada kaum Fir'aun lah. Sebagai tersebut dalam surah Al-A'raf dan surah-surah yang lainnya. Maka mereka itu pun menyombongkan diri. Mereka itu iaitu baik Fir'aun atau orang-orang besar penyokornya itu semuanya telah menyombongkan diri, tidak mahu menerima kebenaran, membesarkan diri mereka, memandang enteng ayat Allah dan memandang Musa dan Harun sebagai memandang keji dah. Musa dan Harun sebagai utusan Allah. Pada lanjutan ayat disebutkan apa sebab mereka menyombongkan diri, kerana adalah mereka itu kaum yang durhaka. Ujungnya 75. Mereka menyombongkan diri sebab mereka menegakkan kekuasaan dengan kedurhakaan. Dengan tidak mengenal nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Yang mereka bangga-banggakan selama ini adalah semata-mata kekuatan dan kemegahan kerajaan mereka lah. Datangnya dua orang Rasulullah bersaudara yang timbul dari Bani Israel yang mereka telah pandang rendah dan hina dina lah. Yang selama ini hanya hidup dari belas kasihan mereka jadi hamba abdi dah. Adalah mereka pandang dengan benci dan jijik. Mereka merasa diri terlalu tinggi buat meladani orang-orang sebagai Nabi Musa dan Harun tu. Hina lah. Dan mereka menyombong kerana mereka sedar bahawa kekuatan ada pada mereka. Tampuk kekayaan ekonomi ada di tangan mereka dan senjata pun ada di tangan mereka. Ilmu pengetahuan tinggi pun mereka yang menguasainya. Maka tak kala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami. Pangkat itu je benar. Iaitu setelah Musa menyampaikan seruan bahawa kebenaran sejati ialah bahawa yang Tuhan dalam alam ini adalah semata-mata Allah semata-mata dah, yang tunggal dalam kekuasaannya. Soal jawab Musa dengan Fir'aun tentang kuasaan yang mutlak dari Allah yang Maha Esa dapat kita baca dalam surah ke-26, surah Asy-Syu'ara dari ayat 23 sampai ke ayat 30. Itu adalah dialog antara Musa dan Fir'aun. Jika semuanya Fir'aun membantah segala keterangan Musa tentang yang menguasai seluruh alam ini adalah Allah semata-mata. Sampai Fir'aun mencemuh dan sampai juga Fir'aun membangkit-bangkitkan bahawa Musa besar. Adalah dalam usaha Fir'aun. Bangkit bokal lah jasa kerajaan Musa dah. Hidup mewah dalam istana Nabi Musa dah. Istana Fir'aun. Sekarang kacang lupa pada kulitnya. Sampai Musa diancamnya hendak dipenjarakannya. Tapi akhirnya datanglah tuntutan Fir'aun agar dia mempertunjukkan petanda bukti bahawa dia memang benar-benar diutuskan oleh Allah. Maka Musa menyanggupinya. Terlemparkannya tongkat itu menjelma menjadi ular. Dimasukkannya tangannya ke dalam kepitan tiaknya, tak buah tiak dia lah. Lalu dikeluarkannya kembali, maka memancarlah sinar cahaya yang gilang-gemilang lah. Melihat ayat itu, mereka berkata sungguhnya ini adalah satu sihir yang nyata. Ayat tu sebenarnya tuduh sihir pula. Kalau boleh benda pelik nak mukjizat pun kata sihir. Mereka tidak mahu tahu bahawa itu adalah mukjizat sebagai tanda bukti bahawa memang benar Nabi Musa dan Harun diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan yang membawa seruan kebenaran. Mereka tidak mahu percaya kepada itu adalah semata-mata dari kekuasaan Allah. Mereka tuduh saja bahawa itu adalah semata-mata sihir. Sebab mereka sendiri pun memang bergelima dengan sihir. Bergelima dengan ilmu sihir. Guna wafak, guna simbu, gapa ilmu sihir dia. Sebagai pihak yang berkuasa, mereka tidak mahu mengakui kebenaran orang yang menyeru kepada kebenaran. Kalau kebenaran itu dikuatkan dengan mukjizat, mereka tidak juga mahu tunduk. Mereka salah artikan mukjizat tukar pada sihir. Bernama. Padahal mukjizat ini bukan sihir. Mereka katakan bahawa orang-orang ini yang datang hendak menumbangkan kekuasaan mereka. Berkata Musa, adakah kamu katakan begitu terhadap kebenaran tak kala dia datang kepada kamu? Pakai itu je. Itu kan isu. Duk caranya pasal
Tuhan itu Allah Maha Esa dah. Pakai sunai duk bakit bokar kisah Nabi Musa duduk dengan dalam istana Nabi Harun, lepas tu duk cerita nak tuduh Nabi Musa ni gila kuasa nak. Mari kita ingat kembali Musa telah menyerukan kebenaran. Dia telah menyampaikan bahawa yang Maha Kuasa di dalam alam ini seluruhnya, baik seluruh langit ataupun bumi, tidak lain hanyalah Allah semata-mata. Allah itulah yang telah menjadikan kamu dan menjadikan tok nenek moyang kamu, yang telah mewariskan kerajaan ini, kerajaan kepada Fir'aun lah, kepada kamu lah. Surah Asy-Syu'ara ayat 24 hingga ayat 26. Dan dia juga Tuhan dari Masyriq dan Maghrib. Surah Asy-Syu'ara ayat 28. Lebih luas dan lebih jauh dari batas kekuasaan kerajaan Fir'aun lah. Inilah pokok ajaran kebenaran yang dibawakan oleh Musa. Kemudian mereka meminta bukti, lalu Musa perlihatkan bukti. Tongkat menjadi ular dan tangan memancarkan sinar. Lalu mereka tuduh bahawa itu sihir. Baik seruan yang beliau sampaikan atau mukjizat yang beliau perlihatkan, pada hakikatnya adalah satu, iaitu kebenaran Tuhan, bukanlah sihir. Sebab itu Musa melanjutkan, apakah ini suatu sihir? Kamu sendiri mengerti apakah itu sihir? Sihir ialah penipuan, sulap mata dan semacam pukau yang menyebabkan orang tidak sampai berfikir lalu terpaksa percaya saja. Padahal tidaklah akan beroleh kemenangan teka-teka sihir. Hujung ayat ke-77. Apakah keadaan semacam ini? Tongkat benar-benar boleh menjelma menjadi ular, benar-benar ular, atau tangan boleh memancarkan sinar cahaya? Kamu katakan satu sihir? Betul-betul jadi ular, betul-betul sinar cahaya, bukan tipu sulap mata lah. Kamu samakan kuasa Allah dengan penipuan dan pukaunya tukang sihir. Padahal segala sihir, tukang sihir hanyalah boleh diterima oleh orang yang fikirannya dan pendidikannya tidak berjalan. Dan kalau sihir sudah benar-benar bertumpuk-tumpuk dengan kebenaran Allah, sihir pasti kalah. Sihir hanya laku pada orang yang dapat dipengaruhinya sahaja. Pertanyaan demikian dari Nabi Musa, mereka tidak sanggup menjawab kerana mereka sendiri pun memang tahu bahawa sihir itu hanya penipuan lah, sulap mata dah. Sekali ada sekiranya dan hanya berpengaruh pada orang yang lemah fikiran sahaja. Orang yang besar jiwanya dan cerdas akalnya tidak boleh dipengaruhi oleh sihir. Sebab itulah pertanyaan Musa. Jadi demikian mereka belokkan pada perkara yang lain. Al-Hisu lah, tukar tajuk dah. Isu adat lah. Adat cara isu khurafat lah. So syirik ke apa? Itu tukar pada isu adat lah. Adat penting daripada ulama lah. Dia ni berhebat babi dah. Itu masalah. Dah kau orang tak ada akhlak. Dia tak ada akhlak kacik kau siapa. Maki orang lah. Mereka berkata, apakah kedatangan engkau kepada kami ini hendak membelokkan kami dari apa yang telah kami dapati atasnya bapa-bapa kami? Pangkal itu berapa? Seruan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa tentang keesaan Allah yang tak adanya mereka tuduh sebagai sihir. Kerana Musa menunjukkan bukti bahawa dia memang Rasulullah. Masyarakat sekarang mereka ertikan dengan perkara lain lah. Mereka tanyakan, apakah maksud kedatangan engkau ini hendak membelokkan perhatian kami daripada pusaka nenek moyang kami, tradisi kami dah. Ngatik tahlilan agak apa orang. Upacara puja kubur apa dah. Jadi tradisi nenek moyang kamu nak halal kau dah. Pusaka turun-temurun dari raja-raja yang dahulu, keturunan demi keturunan, telah beribu-ribu tahun bahawa yang Tuhan itu adalah Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun. Kalau zaman kita Yahudi, zaman orang Melayu dulu macam-macam lah. Raja kita ke apa dah. Kekuasaan atas negeri ini dibina dan ditegakkan atas kepercayaan rakyat bahawa Fir'aun adalah dewa. Tuhan bertuah. Fir'aun tu Tuhan lagi bertuah, lagi suci, mulia, keramat, macam-macam lah. Kalau dasar demikian diganggu gugat, artinya ialah meruntuhkan kerajaan Mesir. Kalau rakyat tidak mengakui lagi bahawa Fir'aun adalah Tuhan, akan kacau balau lah negeri ini, tidak ada kepimpinan lah. Itu pendapat mereka lah. Maka mereka teruskanlah pertanyaan, apakah memang demikian maksudkan yang berdua, iaitu kekuasaan Fir'aun runtuh? Dan supaya ada bagi kalian keduanya kebesaran di muka bumi ini. Jadi maksud kalian meruntuhkan wibawa Fir'aun supaya kalian menggantikan tempat baginda jadi raja, mengalahkan Fir'aun. Antara itu dan tidaklah kami akan percaya pada kamu keduanya. Hujung ayat 78. Orang isu akidah, isu apa? Ini bahaya isu politik. Habis kau jadi politik. Dengan hujung ayat ini dibukalah oleh Allah rahsia. Apa sebab Fir'aun dan penyokong-penyokongnya atau rejimnya itu menyombongkan diri? Iaitu kerana takut akan hilang kekuasaan. Iaitu kerana takut kekuasaan mereka akan diusik-usik. Adapun perdebatan tentang bukti yang dikemukakan oleh Musa. Tongkat jadi ular atau tangan dikepit di ketiak. Lalu setelah dikeluarkan menimbulkan sinar cahaya, mereka tetap pada pandangan pendirian mereka bahawa itu adalah memang sihir. Dan sihir Musa itu mestilah diatasi dengan sihir yang lain pula. Supaya rakyat banyak jangan sampai berputar haluan dari kebesaran Fir'aun kepada mukjizat Nabi Musa. Jadi takut cerita hebat Fir'aun ni, keramat Fir'aun tukar pada mukjizat Nabi Musa berat ni.
Tentang bunyi ayat 77 tadi, bahawa tukar sihir tidak akan beroleh kemenangan. Dan disebutkan juga pada ayat 69 dari surah Taha, bahawa dari mana pun datangnya, namun tukar sihir tidak akan menang. Dan itu hanya dapat mempengaruhi orang-orang yang kurang kuat imannya atau kurang cerdas akalnya saja. Hal ini telah melayangkan ingatan penulis tafsir ini, Dr. Hamka ini, pada kejadian di kampung penulis diri. Kapu Dr. Hamka lah, di waktu penulis masih kecil lagi, dikala penulis baru sekitar usia 15 tahun. Dr. Hamka ayatnya. Di kampung kami ada seorang yang disebut ahli sihir yang besar, sehingga diberi gelar Datu. Dia mengaku menghimpunkan segala ilmu kebal. Dia mempunyai sebuah pisau serau yang kerap kali diperlihatkannya kepada orang lain, bahawa kalau ditikam atau dihiris dengan pisau seraunya itu tidaklah mampan dan tidaklah luka. Maka banyaklah pemuda datang belajar ilmu kebal kepadanya. Seketika beliau mempertontonkan ilmunya itu di hadapan penulis. Penulis memang heranlah, mengapa dia tidak luka mentikam tidak luka dengan pisau seraunya. Tapi meskipun umur penulis baru 15 tahun, ketika dia mempertunjukkan pula sekali lagi di hadapan orang banyak, mengiris tangannya dengan pisau seraunya itu, mulailah penulis bertanya dalam hati, mengapa dengan serau yang satu itu juga dia perlihatkan ilmunya, apa tak guna pisau lain tak guna pisau tular mengapa tidak dengan pisau yang lain? Atau bagaimana kalau orang lain yang menikamnya? Kemana-mana seraunya itu dibawanya sana sini pula. Memang adalah beberapa pemuda yang tertarik datang berguru dengan dia. Sampai ketika dia berangkat keluar kampungnya untuk memperagakan ilmunya itu, setelah dia pulang kembali ke kampungnya, seorang pemuda yang belajar ilmu itu kepadanya, mencobakan ilmu itu kepada dirinya sendiri. Diambilnya sebuah serau, dihiriskannya pada tangannya. Mula-mula memang tidak telak. Tapi ketika diulangi sekali lagi, ada orang yang menegurnya, bahawa ilmu demikian tidak perlu dipertontonkan, jadikanlah saja simpanan untuk dipergunakan di saatnya perlu sahaja. Tetapi bertambah ditegur, dia bertambah bernafsu. Dia rupanya yakin benar akan ilmu kebal dia lah. Sekali lagi ditekankannya. Pisau ke tangannya agak kuat, tekan kuat pula dah. Dan luka dah atas sebelum ni ilmu kebal. Hampir putus tangannya, dia kerak sendiri dah. Memancu-mancu darah, urat nadinya nyaris putus. Dalam dia pengsan, lekas-lekas diobati dan dibalut. Kalau sekiranya tidak ada ketungkasan, akan matilah pemuda itu kehabisan darah. Sebab yang nyaris putus ialah urat nadinya dah. Dia terang kat tangan sendiri dah. Kecah je kau ilmu kebal tu guru ajar ni. Ini satu macam contoh bahawasanya dari mana pun tukang sihir masuk, kalau dia hendak bertanding dengan kebenaran, pastilah dia yang kalah. Orang yang berpegangan teguh dengan pada tauhid tidaklah akan ragu bahawa tukang sihir itulah yang akan kalah. Dia ilmu kebal, kau guna wafak, kau guna rajah-rajah korang. Topek tubuh dia ilmu kebal apa, kita tak guna pun, kita tawakkal Tuhan, kita boleh menang dah. Adapun pisau serau kepunyaan dukun kebal di kampung kami itu adalah hal yang biasa saja. Satu pisau yang telah namu, iaitu yang besinya telah mumpun dan tupulah dah. Kerana kena panas cahaya matahari memang tidak tajam lagi. Kalau tekan pada kulit dengan cara yang hati-hati, tidaklah akan melukai dah. Tapi kalau kulit robek sedikit saja, daging tembus juga dah. Dan kadang-kadang kalau pisau itu telah tumpul dah, atau besinya telah namu, kulit di luar tidak luka, tapi daging dalam pisau hancur dah. Macam-macam lah sebabnya. Wallahualam, itulah perbahasa kita ayat 75 hingga 78. Wallahualam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah subhanaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.